saya menyokong penuh tindakan kerajaan untuk mengetatkan undang-undang perniagaan perkhidmatan kewangan demi membasmi aktiviti perniagaan yang haram. Perubahan undang-undang ini penting untuk menghentikan peredaran wang hawala yang merosakkan serta memburukkan imej negara dan juga keadaan kewangan negara. Sistem hawala merujuk kepada pengantaran wang melalui kaedah bawah tanah tanpa melibatkan sistem perbankan atau sistem kewangan rasmi dengan izin money transfer without money movement. Sistem hawala mendorong kepada aktiviti rasuah seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua SPRM baru-baru ini. Menurut beliau, wujudnya sistem hawala berhubung kes rasuah berkaitan kelulusan visa luar negara, VLN, warga Bangladesh yang masuki Malaysia. Sinar Harian pada 10 hari bulan Mei 2023 juga melaporkan Malaysia telah mengalami kerugian yang dahsyat sehingga 4.5 trilion dalam tempoh 26 tahun akibat rasuah. Oleh itu, tindakan segera dan tegas perlu diambil untuk menangani masalah ini demi kemajuan negara kita. Datuk Yang di-Pertua, Fasal 5 yang termaktub dalam subsection 4/4 Akta 731 yang mensyaratkan hukuman wajib seperti denda minimum RM50,000 dan maksimum RM5 juta atau hukuman penjara sehingga 10 tahun bagi kesalahan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen adalah satu langkah yang positif. Aktiviti kewangan tanpa lesen yang sering berlaku yang dilakukan oleh pelbagai organisasi atau premis telah menyebabkan kerugian sumber pendapatan negara sebanyak 2.3% daripada KDNK pada tahun 2022. Saya ingin menanyakan kepada kementerian berapa banyak premis tanpa lesen yang telah dikenakan tindakan atau ditutup dari tahun 2020 hingga 2023. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini Bank Negara Malaysia mengumumkan peraturan bahawa individu yang menukar wang asing di bawah RM3,000 perlu berikan bukti peribadi dan apakah butiran tersebut selamat apabila diserahkan kepada premis tersebut. Kini dengan peningkatan kes penipuan keselamatan data peribadi menjadi keutamaan, terdapat kebimbangan mengenai pekerja warga asing di premis pertukaran wang. Adakah terdapat alternatif lain selain memberikan butiran kepada premis berlesen? Keutamaan kita adalah untuk melindungi privasi rakyat Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, aktiviti hawala turut menjadi faktor yang menyebabkan penurunan nilai mata wang kita. Aliran duit kita tidak mempunyai print atau track money trail. Jadi ia akan memberi impak yang buruk. Kita tidak tahu berapa bilion yang keluar daripada negara ini tanpa sebarang pemantauan daripada bank negara dan sebagai rekod dan sebagainya. Jadi ini akan memberi impak kepada nilai mata wang kita. Maka amalan ini juga boleh menyebabkan kerugian pendapatan negara, pendapatan kepada kerajaan dan seterusnya merosakkan kepercayaan pelabur terhadap mata wang negara. Datuk Yang di-Pertua, saya mencadangkan peningkatan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti hawala. Kementerian perlu melaksanakan kempen kesedaran yang berkesan untuk mengedarkan maklumat kepada masyarakat tentang risiko yang terlibat dalam perkhidmatan hawala. Selain itu, kerjasama antarabangsa perlu ditingkatkan bagi membenteras jaringan hawala secara holistik. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan pelabur terhadap mata wang negara serta meningkatkan kestabilan ekonomi kita. Dengan ini, Datuk Yang di-Pertua, dengan ini saya yakin bahawa pindahan rang Undang-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang akan memberi kesan yang positif kepada negara kita. Dan saya menyokong sepenuhnya pindahan tersebut. Kita ada mendengar cerita lah bahawa wang ini, pemindahan wang ini dibuat secara blatantly, ya, dengan menggunakan kedudukan individu itu di dalam masyarakat dan keupayaan menggunakan jet-jet pribadi contohnya. Apakah Yang Berhormat pernah mendengar dan apakah ini benar-benar berlaku ataupun sekadar cerita sahaja? Terima kasih. Seperti Yang Berhormat, saya juga pernah mendengar ura-ura mengatakan bahawa duit dikeluarkan melalui jet-jet pribadi dan sebagainya, tapi saya tidak pasti kesahihan berita itu. Jadi saya harap kementerian dapat memberi penerangan atau memberi cerita yang sahih tentang isu begini.